Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Minggu ini kita akan teruskan dengan topik 7 iaitu intervensi dalam menangani tingkah laku bermasalah, yang mana sebelum ini tajuk untuk minggu ini kita dah sentuh dua, iaitu intervensi melalui modifikasi tingkah laku, teknik modifikasi tingkah laku, dan yang kedua ialah melalui bimbingan asas dalam bimbingan dan kaunseling. Jadi untuk minggu ini kita akan masuk dengan jenis-jenis terapi, iaitu dua terapi, iaitu terapi bermain dan terapi bercerita. Manakala untuk dua lagi terapi, iaitu terapi seni dan terapi muzik, akan kita sambung untuk minggu hadapan. Okey. Apa dia terapi tu? Ya? Apa tu terapi? Kita tengok sebentar ya tentang jenis-jenis terapi ini. Okey. Kanak yang bernama Alisa. Alisa merupakan seorang kanak yang sangat bermasalah. Ini jenis-jenis terapi. Kita akan tengok di sini. Banyak. Disebabkan masalah itu, Alisa menjadi seorang kanak-kanak yang sangat buruk. Namun, masalah perasaan Alisa dapat dikurangkan jika Alisa menjalani terapi. Maka, apakah terapi tersebut? Terdapat 4 terapi yang Alisa boleh jalani. Antaranya ialah terapi bermain, terapi cerita, terapi seni dan terapi muzik. Terapi bermain. Untuk terapi bermain, guru harus sediakan bahan seperti alat permainan. Kemudian, guru harus mengajak ahli untuk bermain dan memberikan tempoh berapa lama yang harus bermain dan perlindungan seperti itu. Dengan terapi bermain, ini sebenarnya salah satu contoh lah. Menggunakan masalah tingkah laku dan emosinya. Saja, Alisa juga boleh meningkatkan kebolehan mengawal keresahan dan perasaan hampa serta upaya untuk mempercayai dan berhubung dengan orang lain. Terapi bercerita. Untuk terapi bercerita, guru boleh bertemu Alisa secara personal dan bertanyakan tentang masalah dirinya. Dengan itu, Alisa dapat berkongsi apa yang terjadi pada dirinya. Dengan berbuat demikian, Alisa dapat meluahkan perasaan terpendam dan berkongsi maklumat diri sesama gurunya. Malahan, guru juga dapat memahami konflik Alisa dengan lebih senang secara sukarela. Terapi seni. Untuk terapi seni, guru boleh mengajak Alisa untuk berteman terlebih dahulu. Kemudian, guru boleh menyuruh Alisa melukis apa yang dimaukan berdasarkan apa yang dipikirkan. Kemudian, guru boleh menaksir lukisan itu berdasarkan apa yang Alisa tulis. Dengan berbuat demikian, guru boleh tahu apa yang perlu dilakukannya untuk menangani masalah emosi Alisa. Terapi muzik. Untuk terapi muzik, guru perlu merancang sesi muzik berdasarkan keperluan Alisa. Kemudian, guru boleh mendengarkan muzik itu kepada Alisa dengan hati terbuka. Bukan itu saja, guru juga boleh bermain alat muzik dengan Alisa. Hal ini kerana irama muzik atau rentak muzik sebenarnya mempunyai kesan yang dapat menenteramkan manusia. Kajian menunjukkan heavy metal dan hard rock telah meninggalkan kesan yang tidak baik kepada individu. Maka dengan menjalani salah satu terapi ini atau kesemua terapi, Alisa akan mempunyai emosi yang sangat stabil dan sangat sihat. Okey, itu adalah contoh-contohlah jenis terapi yang boleh yang akan kita belajar dan merupakan salah satu cara lah yang dipraktikan oleh Alisa dalam video sebentar tadi sebenarnya. Jadi kita akan teruskan dengan kuliah kita. Kita tengok dulu apa itu terapi. Terapi ni menurut Kamus Perubatan Mosby 2001
Terapi didefinisikan sebagai rawatan pemulihan ke atas pesakit yang pernah menghidapi sebarang penyakit dengan tujuan mengembalikan fungsi badan secara normal. Dalam konteks pendidikan, terapi merupakan satu bentuk terapi yang menggunakan kaedah bermain untuk membantu kanak-kanak meluahkan cabaran psikososial yang dihadapi. Jadi di sini melalui terapi pelajar dapat belajar, ya. Pelajar dapat belajar. Contohnya kalau melalui terapi bermain merupakan cara yang terbaik kepada murid-murid untuk belajar tentang persekitaran, memahami tugas dan tanggungjawab, meluahkan perasaan dan emosi, mengembangkan kemahiran fizikal, mental dan memupuk kemahiran bersosial serta membina hubungan. Di sini pelajar akan dapat belajarlah berkomunikasi dengan orang lain, meluahkan perasaan, mengubah kelakuan dan membina kemahiran penyelesaian masalah. Terapi bermain juga sebenarnya boleh dilakukan secara spontan untuk mendapat kepuasan, keseronokan dan kegembiraan bersama murid-murid lain. Jadi dalam hal ini ia akan dapat membaiki kemahiran sosial seperti berhubung dengan murid-murid lain, belajar menguruskan kumpulan dan bermain ikut peraturan. Gitu. Ya. Murid akan banyak menggunakan imajinasi dan berfantasi semasa bermain. Jadi dalam hal ini murid akan meneroka alam dengan perasaan dan fikiran mereka. Hal ini akan menggalakkan murid-murid menyatakan pemikiran dan perasaannya. Dalam masa inilah guru akan menganalisis perkara-perkara yang berlaku dalam hidup murid tersebut dan menganalisis tingkah laku murid tersebut sebenarnya bagaimana. Sebab semasa bermain itu cikgu akan nampak keadaan tingkah laku dan cara murid itu berhubung dengan murid-murid lain. Contoh terapi bermain seperti bermain pasir, menggunakan kertas membuat menara, contoh menara sekolah, menggunakan kertas-kertas untuk dibina satu bangunan dan sebagainya. Membina menara tu mungkin menggunakan straw. Kita tengok bagaimana mereka bekerjasama antara satu sama lain dan bagaimana mereka berhubungan sesama mereka. Adakah mereka dengan tingkah laku yang mementingkan diri ataupun dengan tingkah laku yang menjerit-jerit, dan adakah mereka mau saling sama menolong. Kita nampak masa tu. Jadi guru boleh menganalisis murid-murid mereka ketika proses bermain tersebut. Okey, seterusnya kita akan masuk dengan terapi bercerita. Terapi kedua yang kita sentuh untuk kuliah minggu ini iaitu terapi bercerita. Terapi bercerita merupakan suatu aktiviti yang digunakan untuk menyampaikan peristiwa dengan perkataan, imej dan suara. Jadi elemen-elemen penting yang terkandung dalam cerita ialah plot cerita tersebut, watak-watak serta pandangan dan nilai-nilai murni. Semasa murid menyampaikan cerita, murid akan berkongsi maklumat penting tentang diri dia, tentang keluarga dia dan rakan-rakannya secara tidak langsung. Sebenarnya hal ini telah murid itu meluahkan perasaan emosi yang terpendam. Keadaan ini akan memberi peluang kepada guru untuk menganalisis dan memahami konflik dalam diri muridnya serta bagaimana hubungannya dalam keluarga murid tersebut, hubungan keluarga murid tersebut, begitu.
Cerita yang menggambarkan tingkah laku bermasalah yang dialami. Cerita, maksud di sini guru akan mencipta suatu cerita. Cerita yang contoh, cerita yang menggambarkan tingkah laku bermasalah dia. Begitu. Dan punca dan akibat daripada tingkah laku tersebut, ya, sebenarnya sekiranya diceritakan dengan berkesan akan dapat membantu murid itu bertingkah laku menjadi tingkah laku yang positif. Jadi membantu murid yang bertingkah laku bermasalah ini menyedari masalah mereka, menyedari tingkah laku bermasalah mereka. Seterusnya apa kita kata melalui terapi bercerita akan membantu murid ini mengubah tingkah laku berdasarkan tindakan yang dicadangkan dalam cerita tersebut. Jadi cikgu tu adalah mungkin disediakan satu cerita. Dalam hal ini bagaimana orang tu begitu akhirannya begitu. Itu contoh bercerita. Dan juga sebenarnya bukan sekadar cerita-cerita yang begitu. Kita ambil cerita-cerita haiwan pun, kan? Kita ambil contoh cerita kancil dengan buaya, cerita arnab, ya macam-macam cerita kanak-kanak. Kita boleh ambil dan bukan semestinya kita melalui bercerita bersahaja duduk begitu dalam kumpulan dan sebagainya bercerita, tetapi murid juga boleh melakonkan watak-watak dalam cerita tersebut sehingga menjadikan dirinya faham bahawa apa yang sepatutnya dia lakukan dalam hidupnya. Okey. Jadi di sini bagaimana nak laksanakan teknik bercerita itu? Yang pertama, guru perlu mencari sumber yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, masalah atau pengalaman hidup yang pernah dilalui oleh murid. Kerana murid yang bermasalah kadang-kadang sukar untuk meluahkan perasaan mereka secara terbuka kepada guru atau kaunselor. Jadi guru itu perlu mencari sumber. Sumber tu bermakna rujukan berkaitan dengan cerita lah. Begitu. Jadi berdasarkan sumber tersebut, guru perlu mereka dan mencipta jalan cerita pula. Mereka yang bukannya mereka cipta jalan cerita yang bersesuaian supaya berkaitan dan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Jadi seterusnya, jika murid yang masih malu atau tiada keyakinan untuk bercerita kepada kaunselor, guru perlulah menyatakan pengakhiran cerita yang baik yang boleh dijadikan panduan dan pengajaran kepada murid tersebut. Seterusnya, murid itu akan diminta berkumpul, membentuk bulatan atau sebagainya. Semasa proses penyampaian, sesi soal jawab akan berlaku antara murid dan guru. Maksud di sini sama ada guru kumpul buat satu bulatan ataupun berkumpul duduk bercerita. Terpulanglah kepada kebijaksanaan guru itu untuk melaksanakan proses ini kerana ia menjadi tanggungjawab guru untuk menyediakan suasana pembelajaran sosial yang sihat dan positif dalam kalangan murid-muridnya. Kegunaan cerita sebenarnya untuk terapi ini ialah cerita yang menggambarkan hidup emosi dalaman. Guru perlu mencari cerita yang boleh menggambarkan kehidupan emosi dalaman murid tersebut. Dengan mendengar cerita, kanak-kanak menjadi lebih yakin, kreatif dan cergas sewaktu menghadapi masalah harian. Baik, bercerita juga dengan teknik yang berkesan atau melibatkan secara keseluruhan minda, deria dan emosi pendengar. Ya, kalau bercerita tu penuh kita kata penghayatan, sebenarnya yang melibatkan secara keseluruhan minda, deria dan emosi pendengar. Kesannya pendengar lebih bersedia untuk menghadapi situasi yang serupa dalam kehidupannya. Gitu. Ya.
Okey. Cerita juga dapat mengajar cara penyelesaian masalah secara kreatif. Lazimnya cerita mengandungi masalah atau konflik yang harus diselesaikan. Jadi cerita membawa pendengar menghayati setiap langkah untuk menyelesaikan masalah konflik tersebut. Sebenarnya cara ini mengajar kanak-kanak lebih kreatif, pintar akal dan lebih tabah menghadapi kehidupan seharian. Cerita juga menunjukkan tindakan dan akibat. Maksud di sini cerita tu bagi cerita yang ada perkara yang apa yang patut dilakukan dan akibat daripada perbuatan yang negatif. Maksud di sini ada kesan, ada tingkah laku yang sepatutnya yang patut dilakukan dan juga ada kesan ataupun akibat daripada tindakan yang telah dilakukan. Maksud di sini kalau ada kesan, ada yang tindakan yang positif, hasilnya apa? Tindakan yang negatif, hasilnya apa? Jadi itu adanya kesan akibat tu. Ya, akibat daripada tindakan yang dilakukan. Dalam cerita tu kena ada benda tu. Okey. Cerita yang memberi contoh kegagalan. Itu contoh-contoh cerita. Cerita yang memberi contoh-contoh kegagalan dan kejayaan, kesedihan dan kegembiraan. Mereka mencerminkan akibat setiap keputusan watak sama ada positif atau negatif. Cerita juga mencerminkan keadaan manusia yang universal. Boleh cerita yang begitu. Jadi melalui peristiwa yang distruktur secara emosi, cerita memberi persepsi dalam emosi pendengar dan pengalamannya dan mengingatkan pendengar walaupun wujud perbezaan antara satu sama lain. Jadi melalui cerita tu akan dapat menggambarkan ada perbezaan antara satu sama lain, kemudian ada perbezaan rintangan sama ada ringan ataupun berat dan sebenarnya semua ini ada tujuan dia supaya murid akan menempuh segala rintangan yang dihadapi itu dengan tabah hati. Jadi tujuan bercerita antara yang lain juga untuk menerapkan nilai murni, pengajaran dan unsur-unsur teladan yang baik kepada murid. Itu ya. Seseorang pencerita tu perlulah bijak membuat pemilihan jalan cerita supaya kanak-kanak dapat dipupuk dengan nilai-nilai yang positif. Ini kalau kata cikgu lah yang bercerita. Bukan murid. Jadi kena bijak. Maksudnya cikgu bercerita. Kemudian kanak-kanak mendengar, oh gitu cerita dia, begitu. Mungkin juga cikgu boleh panggil seseorang untuk dalam kalangan murid-murid untuk datang dan tampil ke hadapan bercerita. Boleh macam-macam cara dalam terapi bercerita ini. Contoh cerita tu cerita haiwan, cerita kanak-kanak, cerita pengalaman, cerita pengalaman hidup lah murid tersebut, cerita keluarga, mengenai diri saya dan sebagainya. Boleh macam-macam jenis cerita lah kita boleh di sini ya. Ciri-ciri, apa ciri-ciri cerita? Jadi ciri-ciri cerita tu cerita yang ringkas, cerita yang mudah dipahami, menarik, menggunakan bahasa yang sesuai, mempunyai nilai moral yang tinggi supaya murid dapat menghayati pengajaran yang ingin disampaikan pada akhir sesi bercerita. Selain itu, nilai-nilai murni juga boleh diserapkan secara langsung dan juga tidak langsung dalam cerita tersebut. Apa dia yang secara langsung? Secara langsung ini penyerapan nilai murni secara langsung ini selalunya dilaksanakan oleh pencerita semasa akhir sesi penceritaan dia. Dan manakala yang secara tidak langsung itu, penyerapan itu sebenarnya boleh diselitkan ketika ataupun semasa penceritaan tersebut berlangsung. Okey.
Apa kelebihan teknik bercerita? Yang pertama, murid dapat menambah keyakinan diri untuk mengekspresikan perasaan dan idea di mana pendekatan ini memerlukan penglibatan murid secara aktif. Dan yang kedua, murid juga dapat meluahkan perasaan dan idea mereka dengan cara yang sihat di mana mereka tidak perlu bergaduh, menjerit atau merosakkan harta benda jika mereka berhadapan dengan masalah. Jadi melalui bercerita ni segala masalah yang terpendam itu dapat diluahkan. Jadi kenapa murid itu setengah murid itu dia nak luahkan perasaan dia dengan memecahkan cermin tingkap, menjerit, membaling apa sahaja di sekeliling dia. Itu sebenarnya jadi melalui bercerita ni dapat meluahkan perasaan itu dan apa yang perkara yang tinggal laku yang negatif mereka akan kurangkan dan tidak akan berulang lagi. Gitu. Okey. Kesimpulannya, nilai-nilai moral sebenarnya bagi ada dalam cerita tersebut. Jadi secara tidak langsung hal ini melalui cerita akan menerapkan motivasi intrinsik dalaman kepada kanak-kanak yang suka mendengar cerita. Selain itu apa lagi? Dengan terapi bercerita mereka dapat bukan sekadar terapi bercerita sahaja, terapi bermain juga. Mereka dapat mengaitkan diri mereka dalam cerita tersebut, dalam permainan tersebut dan sekaligus menyelesaikan masalah melalui bimbingan dan pendapat guru serta kawan-kawan sekeliling mereka. Itu sahaja untuk kuliah kita pada kali ini. Sekian, terima kasih.